Sambung pengajian perbincangan sifat 20 berdasarkan kitab Ummul Barahin, matan Ummul Barahin. Kalian buku ni dulu. Kita bincangkan sebelum ini basic ataupun muqaddimah sebelum kita membicarakan sifat-sifat, iaitulah sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus. Kita dah pun membincangkan secara panjang apa makna mustahil, apa makna wajib, apa makna harus. Bincangkan juga mengenai perbezaan antara istihalah dan juga mustahil, wajib dan juga wujub, jawaz dan juga jaiz. Kita bincangkan dahulu. Pastikan istilah tersebut kita tidak keliru. Saya flashback sikit saja. Seperti perkataan wajib yang kita bincangkan dahulu. Wajib, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, perkara yang bersifat wujub. Tak tahu saya tahu yang mana yang tak pernah ikut lagi, mungkin agak inilah keliru sikit lah, sebab apa tak pernah dengar lagi ataupun dah lama tinggal. Jadi wajib ialah perkara yang bersifat dengan wujub. Mustahil perkara yang bersifat dengan istihalah. Jaiz perkara yang bersifat dengan jawaz. Jadi kalau wajib perkara yang bersifat dengan wujub, wujub itu secara ringkasnya kita katakan wujub itu ialah wujub itu mesti ada. Kalau istihalah mesti tidak ada. Kalau jawaz boleh ada, boleh tiada. Itu saya ringkaskan terus saja. Sebab apa saya katakan, saya terjemahkan perkara, saya tidak terjemahkan kepada sesuatu, kerana perkara lebih umum berbanding sesuatu. Sesuatu bahasa Arabnya ialah syai'un. Kalau perkara ni lebih umum, apakah bezanya antara perkara dengan sesuatu? Sesuatu dia khusus bila dalam bicara dalam ilmu kalam ataupun ilmu akidah, bila sebut saja sesuatu ialah perkara yang sesuatu ni ialah merujuk kepada wujudiyun. Wujudiyun artinya kewujudan yang benar-benar ada. Itu wujudiyun. Kewujudan yang benar-benar ada, kalau dalam istilahnya dinamakan sebagai wujud fil kharij. Ada bukan sekadar dalam minda, bahkan ada di luaran. Itu syai'un. Artinya kewujudan yang benar-benar ada. Benar-benar ada artinya bukan sekadar ada dalam minda kita, bahkan ada di luaran. Kalau kita nak fahamkan makhluk ni, kita nak fahamkan apa nama makhluk ni, sebab apa kita bicarakan tentang makhluk? Kerana itulah kefahaman awal kita. Kefahaman awal kita ialah kita fahamkan apa itu makhluk. Kalau kanak-kanak nak fahamkan tentang dunia luar, dia kena faham apa yang dekat dengan dia. Dia fahamkan apa itu ayah, ibu, adik-beradik. Itu dia fahamkan tentang kemasyarakatan daripada peringkat awal juga. Mana perkara yang paling dekat dengan dia untuk dia faham. Begitu juga kita nak fahamkan tentang ketuhanan, kita fahamkan apa yang ada pada diri kita dan sekeliling kita, kita fahamkan di situ. Itu peringkat muqaddimah ataupun kefahaman aras pertama. Itu memang basicnya. Kalau kita tak faham apa itu makhluk, apa yang ada sekitar kita, maka kita akan faham yang lanjut lagi. Kerana itulah dia pintu je untuk pembukaan. Jadinya, kalau kita tengok di luaran, kita contoh dalam cantik saya masuk ke tamu, nampak lebih megah. Kalau saya tutup saja pintu tu dah macam hotel lah. Tutup pintu tu dah macam hotel lah.
Cuma bezanya dah ada kursi empuk ni lah. Kalau kat hotel kena berdiri letih. Kita lihat, kita rasa, kita dengar, kita sentuh, kita hidup. Itu semua yang rapat dengan kita, yang dekat dengan kita, yang kita boleh cerap, yang boleh kita ketahui maklumat-maklumat tersebut. Jadinya warna perkara yang benar-benar ada. Bukan sekadar kita imagine ataupun kita membina sesuatu kerangka khayalan dalam minda kita. Bukan begitu. Warna benar-benar ada. Benar-benar ada warna. Kemudian kita pegang keras. Artinya dikesan dengan rasa, sentuhan. Kemudian, wangi. Itu dikesan dengan hidung. Dengar suara, dikesan dengan pendengaran. Lepas tu kalau ada makanan sini, kita minum, makan, dikesan dengan rasa kita, lidah kita. Jadi perkara-perkara yang kita kesan tadi itu benar-benar ada. Dia bukannya hanya dikhayalkan, dimindakan, dibentukkan dalam pemikiran kita, bukan. Bahkan benar-benar ada. Berbeza pula. Perkara yang di luarnya tak ada, ataupun yang di luarnya hanya kewujudannya mengikut, kewujudannya hanya kita set up, hanya kita fikirkan perkara tersebut, maka terciptalah istilah itu. Saya ulang sekali lagi. Kalau putih, warna semua ni, hidup, sejuk, panas, semuanya benar-benar ada. Bukan hanya dibinda. Jangan kata, tak nak. Buang. Tak, memang tetap ada. Perkara itu tetap ada. Ini dinamakan sebagai kewujudan yang benar-benar ada. Minta maaf kalau dah macam berbelit-belit ni. Tak apa kan? Dia kasi yang mana biar exercise minda sikit. Yang kedua yang tadi saya kata tadi, ada kalanya otak kita ini hanya set upkan saja, otak kita membina, otak kita artinya dalam minda kita tadi, kita mencoretkan, kita melakarkan dalam minda kita pelbagai. Kita lakarkan, kita bayangkan naga berkepala 10. Bayangkan naga berkepala 10. Bayangkan itu mana bayangkan artinya kita merangka, kita mencorakkan dalam minda kita lautan emas. Jadi di luar ada tak lautan emas? Emas penuh dengan laut penuh dengan emas, tak ada. Ini benar-benar tak ada di luar. Bayangkan duduk istana di atas awan. Tak ada, kat luar memang tak ada. Ini benar-benar tak ada di luar. Tak ada kaitan langsung. Total tak ada, 1% pun memang tak ada. Yang berikutnya pula, ada kala kita tercetak dalam minda kita, saya kata tercetak dalam minda kita perkara yang di luar ini tak ada, tapi ada perkaitan. Ada perkaitan, dia tak ada di luar. Kalau kita nak contohnya, ni saya contoh sama tak apa. Ni 1, 2, 3 Jadinya kalau di luar semata-mata di luar, ni tunjuknya botol air. Ini kawan. Ni di luar ni tiga perkara. Namun perkaitan antara satu dengan yang lain ini dia automatik di dalam minda kita tersimpul suatu istilah, satu penamaan, suatu i'tibar namanya. I'tibar artinya akal kita mencoretkan, akal kita mengaitkan, akal kita mencorakkan. Ini diadukan dengan yang ini. Dah panas. Ini adukan yang ini. Di sini dinamakan tengah. Kita adukan, kita kaitkan, kita iktibarkan, maka yang ini dinamakan tengah. Adukan ini dengan yang ini dinamakan sebagai kiri saya, kanan tuan tu tuan. Jadi ini kiri, ini kanan. Macam
Macam mana satu dia kiri dia kanan? Yalah, kalau kiri iktibar saya, kanan iktibar tuan tu tuan. Nampak tu? Kalau itulah kanan, itulah kiri, perkara yang benar-benar ada di luar, dia tak boleh kiri, tak boleh kanan. Kerana kiri dan kanan itu perkara yang berlawanan. Tapi dia boleh satu ini dia jadi kiri, dia jadi kanan. Iktibar minda saya, iktibar dengan tuan-tuan tadi. Dikaitkan dengan iktibar dengan tuan-tuan, ini dinamakan sebagai kanan, iktibar saya dinamakan sebagai kiri. Nampak tuan-tuan? Jadinya di luar tak ada kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, tak ada. Kalau tunjuk ni ni dinding, bukan belakang saya. Ni belakang saya tapi depan tuan-tuan. Nampak? Jadi di luarnya tak boleh tunjuk. Yang ditunjuk itu ialah dinding, zat, warna dan sebagainya. Tapi dalam minda ini dinamakan sebagai kewujudan dalam minda. Jadi kesimpulannya macam mana? Kewujudan dalam minda ini ada dua kategori. Kewujudan dalam minda ini ada dua kategori. Ini saya akan ulang selalu untuk faham ini. Pertamanya dinamakan sebagai amrun i'tibari ikhtira'i. Bahasa Arab. Kecil sangat tuan-tuan. Minta maaf, saya lupa. Saya pun dah masuk peringkat senja kan. Teringat. Kalau dulu tak teringat, sekarang teringat. Ada yang tak pernah nampak dah. Maklum ada kalanya dinamakan sebagai istilah wujudiyun. Perkara yang benar-benar ada wujudiyun. Yang keduanya yang ujung Yang ujung dinamakan sebagai adamiyun. Adamiyun. Kemudian ada satu istilah dinamakan sebagai amrun i'tibariyun. Tuan-tuan, ini nampak macam tak ada apa-apa kan, tapi sebenarnya inilah kekunci untuk kita memahami kategori-kategori sifat 20, dan pembincangan asas ini cukup banyak dikaitkan pada pembincangan-pembincangan yang akan datang. Jadi ini dinamakan sebagai amrun i'tibariyun. Amrun perkara. Amrun artinya perkara, dia umum. Ada kalanya sesuatu yang benar-benar ada kalanya hanya iktibar saja, itu amrun. Perkara i'tibariyun yang dibangsakan dengan iktibar akal. Jadi amrun i'tibari pula terbagi kepada dua. Ikhtira'iyun, yang keduanya dinamakan sebagai intiza'iyun. Jadi ikhtira' artinya kita coretkan, kita reka-reka. Itu ikhtira'. Yang keduanya intiza'iyun. Intiza' artinya cabut. Intiza' artinya tarik. Tarik macam mana? Kalau ikhtira' ni kita ni lakarkan benda semua. Tapi kalau intiza' artinya dia ada punca asalnya. Dia ada mahal intiza' ni. Dia pakai sebagai mahal intiza'. Jadi intiza' ni kita cabut, tarik, ambil daripada mahal intiza'. Mahal intiza' artinya tempat kita menarik, tempat kita cabutkan, tempat kita ambil, ataupun dinamakan sebagai punca asal. Jadi kanan kiri tengah, mana punca asalnya ni? Ni di luar. Adanya di luar. Ada perkaitannya. Contoh lain macam mana? Macam bola. Bulat bola.
Bulat bola, bulat tu sebenarnya amrun intizai, amrun iktibar, bola. Bola bulat tu mana tunjuk bulat? Tak kena, tunjuk tak kena mana bulat, tak boleh. Tak ada. Bulat tu tak ada. Tapi di luar ini ada jisim, ada objek. Objek itu ialah yang dinamakan sebagai bulat ialah sudut tengah, titik tengahnya dengan kanan kiri semuanya sama sudut. Sama dia punya peratus panjang gitu. Sini dengan ni semua sama. Itu dinamakan sebagai bulat. Jadinya bulat di luar tak ada, tapi mahal intizaknya, tempat kita tergambar, tempat kita memikirkan tadi ada di luar. Berbeza dengan naga kepala 10. Kat luar memang tak ada langsung. Naga kepala 10 ataupun dewa-dewa memang tak ada langsung di luar. Tapi kalau kita kata atas, bawah, bulat, apa semua tu, di luarnya ada perkara yang berkaitan, ada punca kita nak intizak, nak masuk ke dalam minda kita. Itu dinamakan sebagai amrun i'tibari intizai. Dia berbeza antara amrun i'tibari intizai dan juga ikhtirai. Kalau faham ni amrun i'tibari intizai ini, kita faham ini, kita akan membawa kepada apa? Kemustahilan Tuhan bertempat. Kemustahilan Tuhan bertempat. Ni belum masuk bicara, tapi kita dah bawakan dahulu. Untuk apa? Nak tunjukkan penting ni konsep ini. Contohlah saya kata tempat. Tempat tu apa dia? Tempat tu apa dia tempat? Itu meja. Sini. Satu tempat yang digambarkan. Jadi tempat tu apa dia? Tu contoh kita kata. Bagi mereka mengatakan tempat, tak salah. Ada sebagian mereka mengatakan Tuhan itu di atas arash. Artinya tempat Tuhan di atas arash. Tempat Tuhan di atas arash. Lalu kita katakan, mana boleh kita kata tempat itu makhluk, tempat itu diciptakan Tuhan. Macam mana Tuhan berada? Tuhan itu bergabung dengan sesuatu yang diciptakan. Kalau Tuhan itu bertempat, artinya Tuhan bergabung dengan tempat. Macam kita ini ada tempat kita. Lalu mereka mengatakan tempat itu amrun adami, perkara yang tak ada. Ni biasa kita dengar istilah amrun, perkara yang tidak ada. Adam. Bila sebut saja Adam di sini, bukan Adam yang ini, tidak. Adam yang kita maksud, yang mereka bicarakan di sini ialah perkara yang lawanan bagi ada di luar. Lawan bagi wujud fil kharij. Lawan di mana? Tempat tu tak ada. Macam ni, ni botolnya. Cantik ya. Jadi ini botol. Dia wujud, dia bersifat dan dia bertempat. Tempatnya macam mana? Tempat dia di sini lah. Tempat ini di sini. Kalau dia beralih tempat, nama beralih tempat. Beralih tempat, tempat ini ada. Kalau masuk yang ni, dia akan beralih tempat dia. Dia mengambil tempat yang lain. Selama mana kewujudan jirim ini, jisim ini, selama itulah dia mengambil tempat. Saya ulang sekali lagi. Selama mana keberadaan jirim, selama itulah dia akan mengambil tempat. Jadi sekarang dia berada di tempat ini. Apabila datangnya perkara yang lain, tertolak, bukan bermakna dia tak bertempat. Tetap bertempat, tempat yang lain. Tapi tempat dia bagi dia lah. Lalu mereka mengatakan tempat itu perkara yang tak ada. Bukan bermaksud tak ada langsung. Kalau tak ada, apa benda lah. Tak ada sama sebagai tempat. Yang dimaksudkan dengan adamiyun dalam perbincangan al-mukallam, perkara yang Adam, makan Adam tadi, dia akan merujuk kepada amrun i'tibari intizai. Jangan silap yang keliru. Yang dimaksud dengan tempat yang tidak ada itu ialah amrun i'tibari intizai. Artinya mana tempat bagi handphone? Tunjuk, memang tak ada. Tak ada lah. Yang ada hanyalah handphone. Yang ada artinya yang ada sebenar-benar ada di luaran. Memang di luaran tak ada tempat. Di luaran, istilah di luaran artinya ni. Kalau orang tak fikir pun tetap benda tu tak ada ke. Itu dinamakan sebagai kewujudan yang sebenar di luar. Namun panjang.
Ni panjang. Ni panjang ke pendek ni? Tinggi ke rendah? Panjang ke pendek ni? Panjang. Betul panjang Panjang ke pendek? Pendek kan? Tapi panjang tadi pendek pula. Nampak tu. Panjang, pendek, tinggi, rendah itu tak ada di luar. Itu dinamakan sebagai perkara yang tidak ada di luar. Sebagaimana tempat tidak ada di luar, panjang, pendek, atas, bawah juga tidak ada di luar. Ada di mana? Di minda. Nampak tu. Bapa ada cakap kewujudan dia dicipta oleh minda. Kewujudannya dicipta oleh minda. Boleh tak kita sama dengan amrun yang kita bahas? Itulah. Itu saya kata tadi. Dia kewujudan artinya terwujudnya perkara tersebut hanyalah di minda. Itu dinamakan sebagai amrun i'tibari ataupun dinamakan sebagai wujud fi zihni. Kewujudan yang ada pada minda saja. Jadi begitu juga dengan tempat. Dia di luaran tak ada. Makan adam, makan itu tempat. Adam tak ada. Tak ada mana? Tak ada di luar, tapi ada di mana? Di zihin, di minda kita. Baiklah. Apabila kita mengatakan begitu, dia hanyalah di minda. Macam mana boleh ada di minda tadi? Itu dinamakan sebagai intizai. Dia akan merujuk kepada ikhtirai. Ikhtirai, mahal ikhtirai. Artinya mahal intizai. Mahal intiza. Artinya di luarnya adanya sesuatu yang dengan sebab sesuatu maka tercipta konsep tempat. Saya ulang sekali lagi. Ada objek ini, maka di luar ada objek itu, maka terbina dalam minda kita kanan, kiri, tengah. Apabila ini di luar itu adanya jisim bersusun. Jisim, bila sebut saja jisim, maka terbina dalam minda kita, dia mengambil ruang. Itu dinamakan sebagai tempat. Jadi jisim ini mengambil ruang, maka dinamakan sebagai tempat. Jadinya kalau Tuhan itu bertempat, mana mahal intizaknya, mana tempat intizaknya, itulah Tuhan. Jadi terbinanya tempat tadi ialah sesuatu berjirim. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan itu bertempat dalam minda kita, bererti di luarannya, iaitulah diri Tuhan itu berjirim ataupun ciri-ciri jirim. Jelas tak? Itu sebab kita katakan mustahil Tuhan bertempat. Jadi datang pula geng-geng ni, orang geng-geng keliru. Konon-konon dia nak berilmu kalam. Konon-konon dia mengatakan, mereka mengatakan bahawasanya kita tak ada masalah perkara ini. Ini hanyalah perbezaan pandangan yang boleh diterima, yang mutabat. Tak. Ini perkara yang usul bagi kita. Sebablah ada seorang pendakwah mereka daripada Perak datang ke Melaka, buat kuliah dulu. Datang ke mana? Datang ke Masjid Tanah. Saya sebut di sini untuk apa? Untuk kerajaan Melaka ambil perhatian sikit. Kita dah declare kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Takkan nak letak perlambangan saja. Sebagaimana Melaka negeri bandaraya bersejarah. Jadi bandaraya lah kita sekarang kena praktikal lah perkara tersebut. Jangan sekadar nama saja. Begitulah juga mengenai Ahlussunnah wal Jamaah. Melaka sepatutnya negeri Melaka jabatan mufti. Bukan kita nak kritik mufti, tidak. Tapi itulah kita sokong mufti kita. Sokong kita jabatan agama Islam kita. Kita memperkemaskan lagi pemikiran, memperkemaskan lagi kefahaman, memperkemaskan lagi pencerahan mengenai Ahlussunnah wal Jamaah. Sepatutnya macam kata bicara-bicara macam ni, yang ambil alihnya, yang ataupun yang banyak ke depannya ialah kerajaan negeri. Tapi kerajaan negeri ada buat lah, insyaAllah lah. Sepatutnya dana bawah Majlis Agama Jabatan Mufti turun untuk benda ni. Ini bukan benda kecil-kecil. Dana, sebut saya dana itu melibatkan apa dia? Kewangan. Sepatutnya kerajaan negeri ambil kisah benda ni. Takkanlah bukan sekadar masuk dalam dun Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Tak, bukan sekadar itu.
Apabila kita dah declare begitu, kena buat apa dia? Seperti biasa, buat pendedahan, apa lagi, membuatkan lagi rang undang-undang yang melibatkan, itu semua. Bagi akidah, kena ambil kira benda tu. Contoh sekarang, kita zaman-zaman maju, zaman medsos. Bukan zaman kita kat sawah dekat ni, kat sawah padi kita dulu, tak. Sekarang ni banyak orang belajar dalam bentuk media, YouTube, Facebook dan sebagainya. Terlihat banyak pemikiran-pemikiran ini dah berada di di media sosial semua. Sepatutnya kerajaan negeri juga ambil kira benda ni. Contoh, timbul satu isu, maka Bawah Majlis Agama membuat satu penerangan dan sebagainya. Tapi juga kadang kita pun tak salahkan Majlis Agama kadang-kadang kekurangan tenaga. Itu tak dapat dinafikan, kekurangan tenaga untuk nak ke depan perkara ini. Namun perlu diwujudkan jawatan kuasa khas untuk Ahlussunnah wal Jamaah ni. InsyaAllah Allah akan datang. Kita doakan. Baiklah tuan-tuan, itu kita faham tentang amrun i'tibari, ikhtira'i, intizai. Kalau ikhtira'i, dia bukan bicarakan tentang tempat, tak. Kerana tak ada langsung di luaran. Seperti lautan emas, tak ada langsung kat luaran. Berbeza dengan intizai. Jadi kalau bertempat itu merujuk kepada intizai, bukan ikhtira'i. Jadinya, apabila bila kita mengatakan sesuatu, dia akan merujuk kepada wujudiyun sana. Wujudiyun, benar-benar ada, bukan sekadar di minda, bahkan ada fil kharij, di luaran. Apa maksud ada di luaran? Tidak kena faham ni. Luaran tu ni lah. Kalau iktibar ni, iktibar mu'tabir, artinya orang memikirkan ada wujud dalam minda. Yang dimasukkan ada di luaran itu, walaupun minda belum ada lagi, perkara tersebut tetap ada. Wujud Tuhan, kudrat Tuhan, iradat Tuhan. Manusia belum ada lagi pada ketika itu. Ada tak zat Tuhan? Ada tak sifat Tuhan? Ada. Sama ada kau fikir ke kau tak fikir ke, tetap ada. Ini dinamakan sebagai wujud fil kharij, ada di luaran ni. Tuan-tuan, lama saya masa ni. Seterusnya tuan.